Assalamualaikum guys. Kita pergi kepada macam mana nak buat satu borang, yang mana borang ini ataupun HTML form ini akan digunakan untuk mengisi. User boleh mengisi data, rekod baru dan kemudian akan disimpan. Tapi proses simpan tu kita hold dulu sebab sekarang ni kita cuma nak buat borang tu sahaja. Okay. So, kalau nak buat borang ataupun interface dalam Laravel, ini saya suka. Ini adalah rajah yang menerangkan, saya suka guna rajah ni sebab dia menerangkan bahawa kalau kita nak paparkan view ataupun borang HTML, dia kena lalu routing. Routing ni apa? Macam kita bincang dalam video sebelum ni, dia adalah tempat untuk mendaftarkan path. Path tu maksudnya contohnya kalau kita nak pergi kepada search, okay, so kita kena define path. Sebab bezanya dengan vanilla PHP yang sebelum ni, kalau katakan korang nak buat search page, so let's say page tersebut nama dia search.php, ataupun nak masukkan rekod baru, contohnya insert.php. So dengan menggunakan nama file tersebut, korang boleh directly access kepada dia. Contohnya website kita /insert.php, terus kita dapat borang untuk PHP. Tetapi dalam apa yang dinamakan sebagai MVC ataupun model view controller punya design pattern, kita tambah lagi sebenarnya ada satu lagi yang penting, iaitu routing. Routing ni akan kita bagi nama kepada path tersebut. Maksudnya path tersebut dia tak boleh simply directly access kepada dia, sebab untuk kita mengeluarkan ataupun memaparkan borang kepada pengguna, dia ada proses tapisan. So jadinya proses tapisan tu sepatutnya dilakukan pada controller. Okay, dan jadinya oleh sebab tu routing ni perlu menuju kepada controller, dan controller ni akan menuju kepada view. Maksudnya apa-apa, contohnya macam proses untuk insert record kan, proses untuk insert record, kalau kita directly access kepada view, kalau user boleh directly access kepada view terus capai view, mungkin tidak berlaku proses contohnya macam authentication ataupun filtering. Okay, sesiapa pun dibenarkan untuk pergi kepada view. Sedangkan dalam sistem yang sebenar mungkin akan ada authentication. So authentication, kita pastikan user tu telah berdaftar, telah login. So itu boleh dilakukan dalam controller. Tapi kalau kita directly terus kepada view, sebab kita nak pisahkan dalam MVC design pattern, kita pisahkan controller, kita pisahkan model, kita pisahkan view. Tapi untuk hari ini kita akan pergi explore dulu view. Macam mana kita boleh buat paparan ataupun borang. Kita akan buat kat sini. Kita akan tumpukan di sini. So untuk apa-apa borang ataupun web interface ataupun HTML page dalam Laravel, kita kena masukkan dia dalam folder resources views. Dan ini yang kita akan buat nanti dalam page yang seterusnya, yang mana kita akan buat satu table. Table tu belum lagi, sebab table ni biasanya kita akan usahakan dalam model. Model ni akan kita bincangkan dalam chapter ataupun tutorial seterusnya. Tapi sekarang ni kita akan fokus kepada view dulu. Sebab nak usahakan satu sistem ni, biasanya saya lebih suka untuk kita nampak dulu dia punya view ataupun nampak dia punya hasil yang boleh dilihat. Baru kita pergi kepada yang dalam-dalamnya. Contoh macam mana page tersebut nanti berhubung dengan database, itu kemudian selepas kita settlekan dia punya interface ataupun antarmuka pengguna. Contohnya masukkan rekod baru. So rekod baru yang kita nak pilih kat sini adalah macam mana kita nak buat satu rekod untuk crash course ataupun latihan ataupun kursus yang saya akan namakan sebagai training. So dalam page ini kita nampak dia adalah satu
antaramuka HTML yang menggunakan Bootstrap, dan kita akan susun ni supaya boleh terima kita boleh terima apa namanya, rekod baru berkenaan dengan training. Jadi user boleh masukkan tajuk training dan dia ada description, dan kita boleh masukkan trainer. Ini adalah naif data lah, naif data yang tidak tidak ada relationship, tidak ada hubungan dengan table lain. Just naif data dulu. Kita lihat macam mana kita nak masukkan data-data ni. 3 cukup dah. Okey, just kita nak buat satu tempat ataupun antaramuka ataupun borang untuk menerima input daripada user. Dan untuk proses ini dicadangkan untuk kita create form view ni, dicadangkan untuk kita buat satu folder baru dalam training, dalam resources views, dalam resources views. So apa-apa paparan HTML dia kena diletakkan dalam resources views. Ini adalah projek Laravel yang dah disediakan template, dan kita follow je lah dalam resources views. Dan kita akan buat satu folder baru nama dia trainings. Dalam trainings kita akan buat satu interface baru nama dia create.blade.php. Yang index ni untuk buat search, tapi ni kemudian. Okay, index ni kita buat kemudian. Kita akan fokus kepada create.blade.php yang ni. Okay, create.blade.php. Nama dia create. Okay, kenapa kita gunakan nama create? Nanti sebenarnya ada kaitan dengan controller. Okay, ada kaitan dengan controller. Jadi sekarang ni untuk kita insert record baru, kita kena buat satu interface yang nama dia create. Boleh tak kita gunakan nama lain? Boleh, tak masalah. Boleh nama lain. Contohnya masuk data. Okay, borang masuk data .blade.php boleh. Tapi oleh kerana Laravel ni kita tertakluk kepada naming convention, dia ada peraturan-peraturan untuk menyeragamkan banyak benda. Jadi eloklah kita gunakan satu folder nama dia create. Okay, satu nama folder training dalam resources training, dan kat sini kita akan letakkan satu file baru nama ni create.blade.php. Okey, so dalam create.blade.php ni nanti kita akan buat satu borang yang mana dia akan menggunakan method post. Saya zoom kejap. Dia gunakan method post. Dan CSRF ni adalah satu kaedah untuk kita buat token key authentication, supaya kita boleh pastikan data yang dihantar oleh pengguna itu betul-betul legitimate daripada borang yang kita submit kepada user, dengan andaian kalau token security token authentication ini match dengan apa yang ada dalam server, token yang ada dalam server, kalau match dengan apa yang disubmit oleh user, itu menunjukkan bahawa data itu tidak ditemper ataupun tidak ubah ataupun dia tidak singgah kat tempat lain untuk di-inject dengan elemen-elemen subversive. Benda-benda yang tak elok lah. Contohnya nak tanam script, embedded script contohnya. Dan itu adalah satu daripada ciri-ciri keselamatan dalam Laravel yang dah built in. Dia dah built in. Jadi kita tak perlu tahu macam nak develop tu, semua tu dah ada. Kita tak perlu tahu macam nak code kan. By default bila yang dinamakan form method post ni, dia akan automatic, dia akan buat security token authentication menggunakan CSRF. So, okay, kita akan pergi kepada Laravel kita. Okay, ini adalah Laravel. Okay, kita lihat create. Okay, create. Yang lepas kita buat satu folder nama dia crash course, tapi untuk kali ini kita akan buat satu lagi folder baru nama dia training. Okey, ini layouts crash course API. Okey, dalam views ni kita buat satu folder baru, dia ada dalam resources views. Resources views. Sekejap ya, nak on kan power. Dia ada resources views. Okey. Dia ada resources views.
Mana? Ni resources, views. Right click, kita boleh create satu folder baru, nama dia trainings. Saya akan ikut seperti yang ada dalam slide kita tadi. Ni nama dia trainings. Kalau kau nak gunakan nama training, boleh. Nak gunakan nama latihan, boleh saja, no problem. Okay. Jadi dalam ni akan ada banyak interface lah lain. Contohnya kita boleh create satu file baru, nama dia create.blade.php. Itu adalah borang untuk kita buat create. Dan satu lagi kita akan buat satu borang baru, nama dia ini bukan borang, ini lebih kepada index.blade.php. Index.blade ni biasanya dalam Laravel digunakan untuk buat search lah, buat untuk browse data, browse record. Tapi sekarang ni kita berada pada create.blade.php. So kita fokus kepada create.blade.php. Macam biasa, bila kita buat satu interface, disarankan untuk kita letakkan extends. Extends ni adalah layout yang kita dah sediakan sebelum ni. Kita ada beberapa layout yang dah disediakan sebelum ni, tapi mungkin korang ada satu je, Bootstrap Temp. Ini adalah video yang sebelum ni, video T04 rasanya. Okay, so kita ada, saya akan gunakan my layout di sini. Ini adalah yang template yang saya buat juga. Boleh saja my layout. Untuk biasanya kalau siapa-siapa yang dah buat login logout dalam Laravel, dia dah sediakan app, dah ada guest, dah ada layout. Kalau tak ada folder layouts, dan korang kena create lah dalam resources, views. Okay, buat satu folder, nama dia layouts. Jadi saya akan gunakan template. Video lepas saya tunjuk macam nak buat Bootstrap template from scratch. Kali ni saya nak gunakan my layout.blade.php. Samanya dia adalah satu Bootstrap template yang ada navigation bar. Itu je. Tak ada beza sangat pun. Jadi kita akan masukkan di sini my layout.blade. Kita kita tak perlu mention dia punya blade, kita kena mention dia punya folder, iaitu layouts dot dan kemudian kita sediakan section. Saya rasa kita dah bincang section lepas, content, dan di sini kita akan masukkan kita punya borang. Okay, so borang dia mungkin kita terpaksa create from scratch. Action kita biarkan blank, tapi di sini kita akan buat method. Method ni untuk create record ni dia mesti post ya. Dia kena post. Pastikan dia post. Okey, ini adalah borang dia. Okey, layouts.mylayout. Borang dia apa yang kita nak masukkan adalah yang pertama command CSRF. Dan seterusnya kita akan masukkan title, training title. So kita masukkan tajuk kat sini H3. Okay, H3 create training record, training title, dan kemudian kita ada description, dan last kita ada trainer. Cukup. Dan di sini kita akan buat input type sama dengan text, name sama dengan title.
Dan ini kita nanti kita kena pastikan bahawa dia sama dengan nama dalam dalam database. Okay, dan obviously kita kena letakkan bootstrap class yang itu form dash control. Ini adalah bootstrap class. Dan seterusnya kita akan gunakan kod yang lebih kurang sama ini. Kita tukar dia punya description. Dan last sekali adalah trainer. Kod ini yang lengkap saya upload ke dalam GitHub. Okay. Kalau nak dapatkan link GitHub tu rujuk dalam video description dalam YouTube. Ini adalah dalam YouTube. So video ni boleh rujuk dalam video description dalam YouTube ataupun dalam komen YouTube. Dan kita ada button dan ini adalah type submit. Okay, saya buat yang simple dulu. Insert create new training. Ni kadang-kadang kita confuse sama ada create ataupun insert. Create ni sebenarnya istilah yang betul untuk kita create new record. Insert tu pula lebih kepada command dalam SQL. Insert record dalam SQL command. Tapi tak kisah. So kemudian kita nak test dia. Kalau nak test ni macam kalau ikutkan yang sepatutnya kita set adalah controller. Sebab sebelum kita boleh view, kita kena ada controller. Yang mana controller ni dapat arahan daripada routing. Routing saya akan tunjuk pada video yang seterusnya nanti. Tapi sekarang ni kita akan gunakan sahaja routing yang sedia ada dalam web.php. Routing ni dia kena rujuk dalam routes, folder routes web PHP. Tapi kalau kita lihat dalam web PHP ni dah ada satu ni. Nampak ni? Dah ada satu yang dah disediakan. Jadi dia return view. Jadi saya just nak gunakan ini je lah dulu untuk kita temporarily test form create dalam folder training. Jadi kita kena mention sebab nama dia, folder dia adalah trainings. Jadi kita kena mention kat sini trainings.create. Kemudian kita boleh test. Sekejap ya. Saya nak test. Mana Laragon kita? Kita lihat Laragon kita. Laragon kita dah on ke belum? Oh, Laragon kita belum on. Saya terpaksa onkan Laragon. Dan dalam menu ada www. Dia dah senaraikan dalam. Sekejap ya. Zoom kejap. Bila kita nak onkan Laragon di sini. Dan klik menu www, dia dah daftarkan dalam virtual host. Ini adalah virtual host. Klik di sini dan kita akan lihat ini adalah ini adalah create training form. So saya zoom kejap. Okay, create training form. Sebab apa dia boleh paparkan? Sebab kita tukar home. Okay, home path dia untuk display borang training.create. So kalau kita lihat dalam path tadi, return view ni maksudnya dia akan paparkan. View tu adalah view HTML form ataupun HTML interface. Kita gunakan function nama dia view. So ini adalah slash. So kita punya path adalah lara8.test slash. So dia akan paparkan yang ini. Okay, so nanti kita decorate lah. Contohnya color ni kita mungkin tukar dia kepada color lain, no problem. Contohnya mana tadi? Create.update.php. Okay, this one.
Okey, sini kita boleh tambahkan kelas Bootstrap, sebab training video training sebelum ni, tutorial sebelum ni saya dah tunjukkan macam mana nak buat ataupun implement Bootstrap template ataupun Bootstrap framework. Kelas BTN primary. Okey. So setakat tu dulu. Siapa-siapa yang nak rujuk kod dia boleh rujuk kat GitHub yang saya letak dalam komen. Okey. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Bye bye.